Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini kita dapat dipertemukan bagi mengikuti pembelajaran pendidikan Islam di bawah tajuk Qanaah Hiasan Peribadi Bidang Akhlak. Diharapkan pada anak-anak semua dapat bersedia dengan buku teks muka surat 191. Apakah yang anak-anak tahu berkenaan dengan qanaah? Qanaah maksudnya ialah redha. Dari segi bahasa bermaksud redha. Manakala dari segi istilah bermaksud berasa cukup dan redha dengan nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafa wa qanna'ahu Allah taala bima atah." Riwayah Muslim. Maksudnya, sesungguhnya berjayalah orang yang memeluk Islam dan dikurniakan rezeki yang mencukupi dan Allah Subhanahu wa taala menjadikannya redha dengan nikmat pemberiannya. Kita lihat di sini tentang contoh sifat qanaah. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda sedang berbaring di atas tikar daun tanpa beralaskan apa-apa hingga berbekas badan baginda. Sayyidina Umar menangis melihat keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bertanya, "Mengapa kamu menangis wahai Ibnu Al-Khattab?" "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kisra dan Kaisar menetap di istana mereka yang megah. Adakah begini keadaanmu wahai Rasulullah?" Lantas, apa yang dijawab oleh Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Tidakkah engkau redha bagi mereka dunia dan bagi kita akhirat?" Kita lihat di sini tentang ciri sifat qanaah. Ciri sifat qanaah antaranya ialah sentiasa bersyukur dengan nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Sama ada nikmat yang diperolehi itu sedikit ataupun banyak, ia tetap bersyukur. Dan yang kedua, sentiasa bersabar dan redha menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala terhadap ujian musibah yang menimpanya. Yang ketiga, ciri sifat qanaah ialah hidup secara bersederhana dan tidak boros dalam berbelanja. Sifat qanaah yang seterusnya ialah sentiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala setelah sekian lama berusaha. Dan yang kelima, sentiasa berusaha meningkatkan kesejahteraan hidup ke arah yang lebih baik. Dan yang keenam, tidak iri hati terhadap nikmat yang diperolehi oleh orang lain, tetapi nikmat yang diperolehi orang lain adalah sebagai motivasi untuk dirinya bagi mempertingkatkan hidupnya ke arah yang lebih cemerlang. Kita lihat tentang sifat qanaah yang terdapat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, baginda mampu menjadi kaya tetapi baginda tidak mahu. Yang kedua, baginda sentiasa mendidik anggota keluarga baginda agar bersifat qanaah. Dan yang ketiga, baginda sentiasa mengutamakan kepentingan orang lain berbanding dengan kepentingan diri dan ahli keluarga baginda. Berlakunya salah faham tentang sifat qanaah terhadap masyarakat kita. Yang pertama, tidak bersedekah dengan alasan belum menjadi kaya. Sedangkan perlunya kita bersedekah walaupun hanya RM1 ataupun RM2. Maksudnya kita berbelanja mengikut kemampuan yang kita ada. Yang kedua, malas berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan hidup dengan alasan sudah suratan takdir. Keadaan ini berlaku apabila
mereka tidak mahu ataupun tidak mahu berusaha disebabkan redha dengan apa yang ada. Sifat qanaah adalah antaranya tidak berusaha memberikan sumbangan kepada negara, sebaliknya mereka memikirkan tentang sumbangan negara kepadanya. Hikmah bersifat qanaah. Hikmah bersifat qanaah yang pertama adalah kehidupan akan menjadi aman dan tenteram. Sebagaimana Imam Al-Ghazali berkata, orang yang paling banyak berduka ialah yang ditimpa penyakit dengki. Dan yang paling tenang hidupnya ialah mereka yang memiliki sifat qanaah. Hikmah yang kedua tentang bersifat qanaah ialah memupuk sifat sabar dan syukur. Malaikat Jibril alaihissalam pernah berkata, "Wahai Muhammad, kehormatan seseorang mukmin terletak pada solat malam dan kemuliaannya terletak pada ketidakbergantungannya kepada manusia." Hikmah yang seterusnya ialah kemuliaan diri terpelihara. Rasulullah SAW pernah berpesan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang bermaksud, "Wahai Abu Hurairah, jadilah orang yang warak, maka engkau akan menjadi sebaik-baik ahli ibadah. Jadilah orang yang qanaah, maka engkau akan menjadi orang yang paling bersyukur." Kasih sayang anggota masyarakat menjadi lebih erat, dan itu adalah salah satu hikmah bersifat qanaah. Sebagaimana Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, yang bermaksud tidak sempurna iman seseorang kamu sehingga dia mengasihi saudaranya sebagaimana dia mengasihi dirinya sendiri. Anak-anak yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita amalkan doa ini di dalam kehidupan kita seharian. Allahumma qanni'ni bima razaqtani wa barik li fi wahluf ala kulli ghaibatin li bikhair. Maksudnya, ya Allah, jadikanlah aku berasa qanaah, iaitu cukup dan redha terhadap apa yang telah engkau rezekikan kepadaku, dan berkatilah rezekiku dan gantikanlah semua yang hilang dengan yang lebih baik. Renungkanlah sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Orang yang paling banyak berduka ialah yang ditimpa penyakit dengki. Dan yang paling tenang kehidupannya ialah mereka yang memiliki sifat qanaah. Itu sahaja untuk pembelajaran kita pada kali ini di bawah tajuk sifat qanaah. Diharapkan kepada anak-anak semua boleh like, share dan juga subscribe channel Ustazah untuk mendapatkan video-video yang terbaru pada masa akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.